dari hati saya sebagai Zahid Hamidi. Adakah orang Melayu hari ini nak bermain dengan emosi yang... Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara semua? Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Hari ini 2 hari bulan saudara. Dan terima kasih teman-teman yang dah hadir awal saudara. Saudara Ahmad Mak, saudara Hani Abdullah, saudara Muhammad Faridun Tukiman. Apa khabar saudara Syed Wahab dari Tanjung Piai, jauh di Tanjung Piai tu. Begitu juga saudara Hashim Atan, saudara Pak Chu dari Langkap, saudara Rosmini dari Pontian, saudara Fazil Pak Yuk. Apa khabar saudara Yusuf Mabiru, saudara Pak Aziz dari Kuantan Pahang, Yusuf Awang dari Tanah Merah Kelantan. Bagaimana di Kelantan? Tapi nampak kayaknya di Kelantan sudah susut pun banjirnya. Alhamdulillah. Saudara Abu Nem, Cik Mak Mohaini dari Taping Perak, saudara Zuhaimi Abdullah. Begitu juga saudara Zack Peri dari Johor, Puan Nurliza, selamat malam, saudara Abu Nem. Saudara Puan Nuriah Arsyad, saudara Ramzul, Puan Hamidah Kamat, saudara Muhammad Nazri, Roypa dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Maklum sajalah kalau nak sebut satu persatu sampai tengah malam tak selesai lagi. Semalam kita dah berbicara tentang koperasi. Sebelum itu kita agak kontroversi apabila saya mengundang ahli Dewan Undangan Negeri daripada parti DAP. Tapi hari ini tentulah lebih lagi sebab AHF menjanjikan sesuatu yang agak menarik untuk kita tontoni bersama, untuk kita hayati bersama. Bersama saya dengan malam ini, saya tidak lain tak bukan sahabat saya, Timbalan Menteri Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Negara, iaitu saudara Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah. Apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Sihat, Datuk? Alhamdulillah. Dua moderator bersama saya malam ini. Ya, dan moderator saya satu lagi, saudara, tak perlu saya kenalkan lagi. Yang bahagia, saudara Dr. Azizan. Apa khabar, Dok? Baik, Alhamdulillah. Dr. Azizan ni, dia saya rasa panas tak malam ni tak? Baik, saudara, kita terus berbicara masuk gear 3, gear 4 lah. Tak payah nak tunggu-tunggu lama je. Cuma, Datuk, kebetulan Datuk sini lama saya nak tahu soalan itu. Dan saya rasa teman-teman cuma nak tahu. Waktu saat Datuk mengambil keputusan, waktu Datuk bergelar Menteri Penuh. Menteri apa, Datuk, masa tu? Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Menteri Tenaga dan Usaha Sumber Asli. Sumber asli. Datuk sanggup meninggalkan jawatan Menteri Penuh, Datuk? Kenapa itu, Datuk? Dalam hidup kita kena ada prinsip. Ya. Dalam perjuangan, prinsip kena ada. Ya. Ketaatan pada parti mesti menjadi keutamaan dalam perjuangan. Sebab itu saya buat keputusan apabila parti mengarahkan supaya kita keluar dari kerajaan. Keputusan saya berasas kepada apa yang telah diputuskan oleh parti. Kerana itu saya faham bahawa kedudukan saya di kerajaan ketika itu diangkat oleh parti. Maka bila parti buat keputusan, maka saya serahkan balik jawatan itu kepada parti. Kerana itu perlu saya buat untuk memberi signal kepada ahli parti bahawa untuk menjadi pemimpin, keutamaan mesti pada parti. Selagi keputusan itu tidak lari daripada ideologi dan perjuangan parti itu sendiri. Saudara, begitulah kenyataan. Saya harap jelas. Sebab banyak orang bertanya dengan saya sebelum saya live dengan Datuk pun semua dah sampai soalan daripada semalam lagi. Sebab saya naikkan poster Datuk semua. Minta tanya kenapa letak jawatan, tak sayang ke jawatan menteri itu. Kan? Memanglah jawatan agak lumayan. Maklum sajalah sebagai menteri penuh Datuk kan. Dan hari ini tiba-tiba dapat jawatan seperti Timbalan Menteri saja kan. Jadi apa perasaan Datuk? Saya sebenarnya berada dalam politik ini untuk berkhidmat kepada parti dan juga kepada rakyat. Walaupun diberi jawatan Timbalan Menteri, itu juga peluang untuk saya berkhidmat kepada rakyat. Saya tidak fikir jawatan kedudukan. Kalau saya fikir kedudukan, barangkali saya tidak menerima jawatan ini. Tapi saya lebih melihat bahawa dengan adanya kedudukan ini, ia juga memberi peluang kepada saya untuk berbakti kepada rakyat. Kepada negara, kepada parti. Sebab itu saya memilih walaupun jawatan itu rendah daripada sebelumnya. Yang penting platform ada untuk berkhidmat pada parti. Jawatan bukan keutamaan. Jawatan. Saya nampak Datuk Azizan dah tak sabar-sabar nak kita. Let us grill him tonight. Dr. Azizan. Sila Datuk. Okey, terima kasih Tok Kamal. Datuk Dr. Samsul, Datuk Seri Doktor. Baik, dalam keadaan kita nak menongkah
arus hari ini. Ya. Ini kita cerita pasal parti, pasal politik sikit dulu Ya, lah ya. sebelum kita masuk cerita. Datuk nak tanya ke soal langkah tu? Tak langkah ya? Tak ada. Okey, Langkah okey, tu long okey. line lah. Ya, tak dah perlu habis kita, dah. kita layan. Yang cakap tu pun siapa kan? Ya, Kalau ya, yang ya. cakap tu orang hebat tak apa. Betul, betul, Kalau betul. cakap 2-3 orang cyber trooper bising-bising dalam tu. Tak pada payahlah. Tak apalah. Tak payah Kita layan. masih ada banyak tanggungjawab. Ya. Baik, soalan saya tu dalam kita UMNO sekarang ini sedang menongkah satu perjalanan yang bukan kaling-kaling, yang orang kata bukan calang-calang. Kerana bila kita menyertai kajian perpaduan, konotasi UMNO DAP sampai kan dipanggil UMDAP itu dipermain-mainkan. Ya. Jadi sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi nombor 1, ini orang paling kanan sekali dalam ranking Nombor 1 nombor 1 jangan lupa tu. 25 ahli Majlis Kerja Tertinggi Datuk Samsul dia ranking nombor 1. Ya. Baik, sebagai MKT yang paling kanan sekali tu apakah pertimbangan UMNO ketika itu yang sanggup kita memilih untuk berhadapan dengan persoalan rakyat yang besar kerana bekerja dengan musuh ketat kita Pakatan Harapan berbanding dengan kehendak akar umbi yang masih yakin bahawa kita perlu pergi solo, kita perlu pergi sendiri. Apa komen itu? Kita semua tahu bahawa bagaimana kerajaan ini dibentuk Ya. dan bagaimana UMNO berada dalam kerajaan ini. Ya. Saya percaya apa yang kita putuskan, ia bukan diputuskan secara bersorangan. Tapi melalui proses, terutama sekali keputusan dibuat dalam platform tertinggi parti, iaitu Majlis Kerja Tertinggi Parti. Maknanya proses membuat keputusan itu sangat teliti dan mengambil kira semua aspek. Dan tentunya kesan kepada parti. Sebab itu pada saya dengan suasana politik yang sudah berubah, keadaan yang tidak sama lagi, maka parti mesti membuat keputusan yang berani demi survival masa depan parti. Okey. Kerana itu kita faham bagaimana kita berada dalam sebuah kerajaan yang di dalamnya juga ada parti yang begitu lama menjadi musuh 60 tahun lebih. kepada kita. Ya. Lebih 60 tahun. Ya. Saya pun sebagai seorang parti didoktrin daripada awal Ya. bagaimana DAP dan sebagainya. Tetapi kita memahami bahawa keadaan sudah berubah, tidak sama lagi, dan kita meletakkan diri kita dalam kerajaan untuk membolehkan kita terus melangkah jauh ke hadapan daripada kita terus tercicir dan lenyap dalam suasana politik yang sudah begitu berubah. Soalnya sekarang ialah bagaimana kita nak berhadapan dengan ahli parti dan rakyat yang kita tahu bahawa sebahagian besarnya tidak menerima keputusan kita berada dalam kerajaan yang di dalamnya ada DAP. Sebab itu saya yakin jika kita melakukan usaha secara bersungguh-sungguh dengan berstrategi dan memenuhi dan menjawab semua persoalan-persoalan yang masih berlega dalam fikiran ahli dan juga rakyat, kita mampu untuk berhadapan dekat ini. Realitinya kita kena ketahui bahawa keadaan memang sudah begitu berubah. Ya. Dari segi politiknya, kita juga perlukan sokongan daripada masyarakat bukan Melayu, Mula Cina. Saya sendiri di kawasan saya, memang saya mendapat tinggi sokongan daripada masyarakat Cina, dan kita tahu bahawa politik sudah berubah tanpa kita menafikan peranan dan sumbangan MC. Tapi realitinya kita harus tahu bahawa DAP sendiri telah menjadi parti yang dominan kepada masyarakat Cina. Jadi bagaimana kita nak lakukan usaha supaya dalam keadaan sebahagian daripada ahli kita yang tidak dapat menerima keadaan ini, tapi kita mahu supaya masyarakat Cina bersama dengan kita. Ini memerlukan kebijaksanaan. Sebab itu saya yakin sebagaimana disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia sebut tentang supaya UMNO kena turun ke bawah, memberi penjelasan. Antara isu ialah berkaitan soal DAP misalnya. Saya yakin bahawa penjelasan perlu kita buat, tetapi penjelasan itu mestilah menjawab segala persoalan yang ditimbul yang ingin diketahui oleh ahli dan rakyat. Dan dalam keadaan yang sama juga kita tentu berharap supaya DAP sendiri dapat menunjukkan imej bahawa mereka sebenarnya sudah berubah. Mereka tidak sebagaimana dulu lagi.
isu-isu misalnya baru ini soal pilihan raya kerajaan tempatan. Ya. Isu sebelum ini soal Perdana Menteri. persepadanan Pilihan pilihan raya. raya. Pilihan raya. Isu-isu sebelum ini saya lihat bahawa kepimpinan DAP sekarang tidak menjawab Ya. dan dengan sendirinya mengendurkan ketegangan itu. Maka saya percaya di samping UMNO turun ke bawah membuat penjelasan, dan jika DAP dapat menunjukkan perubahan yang berlaku pada diri mereka dari masa ke masa, walaupun mengambil masa, saya harap keadaan akan bertambah baik. Kerana realiti kita kena tahu, di samping kita terus memperkukuhkan kekuatan kita bersama dengan MCA, parti-parti Friends of BN yang mewakili masyarakat Cina, kita tidak dapat menolak bahawa pengaruh DAP kepada masyarakat Cina sangat tinggi ketika ini. Jadi bagaimana kita nak meletakkan diri kita, meletakkan UMNO bersasar dalam keadaan yang sangat mencabar. Ini merupakan cabaran besar yang ada kepada parti yang perlu kita tangani secara baik. Dalam satu sisi, ramai orang yang cuba memecah belahkan keharmonian di kalangan ahli UMNO dengan mengatakan bahawa UMNO telah hilang prinsip, UMNO melupakan dasar perjuangannya dan macam-macam lagi tuduhan yang dikenakan kepada UMNO dan juga pemimpinnya. Tetapi hakikatnya dalam beberapa kes kebelakangan ini, insiden yang menyorakan tentang pilihan raya PBT 1, persepadanan 10 pilihan raya, Perdana Menteri bukan Melayu, apa lagi, isu-isu agama. isu-isu yang menyentuh tentang 3R khususnya, isu yang menyentuh tentang Islam sehingga ditegur oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Tetapi UMNO sudah pun menunjukkan bahawa mereka berperanan di dalam kerajaan. Ini adalah sebuah kerajaan yang fungsional. Komen Datuk Seri. Sebab itu saya yakin kerap kali disebut dalam mesyuarat majlis tinggi bahawa apa keadaan pun prinsip perjuangan dan ideologi kita tidak berubah. Ya. Kita kekal menjadi parti yang mewakili orang Melayu, yang pertahankan agama Islam, hak putra, dalam keadaan sama menghormati kepentingan kaum lain. Ya. Identiti kita tidak berubah, jati diri kita kekal begitu, tapi pendekatan kita berubah sedikit. Memahami sesuatu yang sudah berubah. Yang penting sebagaimana Doktor sebut tadi bahawa identiti kita. Jati diri kita. Jati diri. Sebagai parti yang mewakili orang Melayu, orang Islam, kekal tidak berubah. Ini seringkali disebut oleh Yang Amat Berhormat Presiden Parti dan pimpinan parti. Tidak berubah. Cuma kita kena memahami bahawa situasi sudah begitu berubah. Dinamiknya politik. Dinamika politik. Bagaimana kita nak menyesuaikan diri kita dalam keadaan sudah berubah ini? UMNO tidak boleh lagi kekal cara lama. Kalau kita cara lama, strategi lama, kita akan tengok perubahan yang berlaku di hadapan kita yang cukup deras ini. Jadi poin penting bagi saya adalah jati diri kita tidak berubah. UMNO kekal sebagai parti yang memperjuangkan soal kepentingan orang Melayu, orang Islam sebagaimana dulu yang termaktub dalam pelbagainya. Cuma barangkali pendekatannya berbeza. Apa dalilnya? Dalilnya lihat kenyataan kita pimpinan, apabila timbul isu-isu sensitif, kita kekal konsisten mempertahankannya. Ini menunjukkan bahawa sesuatu yang penting yang saya harap ahli memahami perkara ini. Terima kasih Datuk. Dari sini Datuk sudah pun menjawab persoalan politik yang saya rasa begitu jelas tentang peranan UMNO dalam dinamika politik hari ini. So Datuk sudah memperjelaskan, saya yakin ahli-ahli akan umbi juga, pasti juga akan faham. Now, balik pada Kementerian Datuk. Ini yang panas Datuk. Sebab warga begitu resah dalam 2-3 minggu sebelum ini dan sebulan 2 warga begitu resah apabila melihat kebanjiran mereka dari luar, dan kita pula kita tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia dia tak bagi masuk terus, dia halau terus kan. Kita sebab mereka mengatakan mereka tidak tertakluk pada UNHCR. Dan Datuk sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri yang pastinya menjaga keselamatan, menjaga keamanan, kerohanian yang ada dalam negara kita ini. Pertama tadi saya nak ucapkan tahniah Datuk, kemudian Datuk sudah pun mengadakan itu hari sampai 500. 1000 turun. Di Jalan Silang 1000. Di Jalan Silang 1000 dan dapat memberkas sekitar 500 parti, dan yang terbaru semalam katanya di Brickfield dan juga saya yakin ada juga berterusan. Jadi saya nak bertanya pada Datuk, berapa lamakah mengambil masa ini, sebab parti ini Datuk, contohnya macam di Selayang, macam di Sungai Buloh, apakah Datuk? Saya yakin Datuk tentulah mempunyai data-datanya, dia tak perlu kita bercakap soal datanya.
tapi iltizam Kementerian Dalam Negeri terhadap kebanjiran parti. Sebab negara kita ni, Datuk, dah lama sangat masalahnya. Dan Datuk berada di kementerian yang begitu sensitif. Bukan hanya sensitif pada orang luar, tapi sensitif pada rakyat. Rakyat mau melihat apakah keterjaminan, bukan terjaminan makanan, Datuk, keterjaminan kehidupan mereka, peluang mereka bekerja, peluang mereka mencari penghidupan, dan jenayah juga dapat dibentak. Saya ucapkan tahniah, pihak-pihak polis pun berjaya memberkas kumpulan yang melakukan rompakan 3 orang ditembak mati semua. Datuk dapat tahu lebih saya sebab Datuk di kementerian itu. Apa pandangan Datuk? Secara umum saya nak sebut bahawa tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri dalam soal keselamatan, soal kesejahteraan rakyat memang menjadi keutamaan. Itu peranan yang diamanahkan oleh kerajaan kepada KDN. Keutamaan kita ialah negara dan rakyat. Dalam apa juga keputusan polisi yang kita lakukan. Sebab itu kalau dilihat sejak akhir ini, memang banyak tindakan-tindakan yang dibuat. Yang sebenarnya bukanlah baru. Soal operasi untuk memeteras parti pada tanpa izin, memang sentiasa dilakukan oleh pihak-pihak yang diberi tanggungjawab. Misalnya Jabatan Imigresen Malaysia yang terbaru dengan polis. Dan kita juga melaksanakan secara kolaborasi dengan pelbagai agensi dan jabatan lain. Maknanya, bukan hanya berasaskan kepada aduan daripada masyarakat ataupun respon kita kepada beberapa keluhan-keluhan yang rakyat sampaikan, sama ada dalam sosial media atau dalam media lain. Maknanya, yang dilaksanakan oleh Kementerian Negeri dalam soal ini secara konsisten. Maknanya kita juga melakukan operasi. Dalam waktu yang sama juga kita juga melaksanakan polisi dan dasar-dasar yang memang sesuai untuk kepentingan negara kita dan kepada rakyat. Sebab itu saya memuji pihak PDRM dan juga Jabatan Imigresen Malaysia yang segera respon untuk mengambil tindakan-tindakan bagi tujuan untuk menyelesaikan isu yang dibangkitkan oleh rakyat. Ini menunjukkan bahawa kita sangat konsisten untuk melaksanakan juga apa juga peraturan undang-undang yang ada pada kita. Dan kita tidak henti setakat itu, kita secara konsisten. Yang dilaporkan oleh media, tidak dilaporkan, memang kita sentiasa melakukannya dan ia dilaksanakan oleh semua agensi jabatan di bawah KDN, termasuk dengan jabatan-jabatan lain. Sebab rakyat sebenarnya rindukan, Datuk, konsistensi berterusan. Okey, sebab sekarang ni macam-macam lah. Macam Mak Sepana Jaya, dia kata kena mesti penteras habis-habisan. Saya teringat waktu Kementerian Dalam Negeri ini dipimpin oleh almarhum Tun Dr. Ismail. Yang paling penting adalah ketegasan. Saya melihat bahawa, saya rasa bahawa sekarang ni era, saya nampak bahawa gandengan Datuk dengan Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin tu ada ketegasannya. Apabila Mini Dhaka itu cuba dipecahkan temboknya, walaupun ada datang balik tu. Jadi pelayar-pelayar saya, Mak Sepana, Saudara Mak Hassan, mereka mengharapkan, Saudara Azminuddin daripada Bagan Datuk mengharapkan bahawa ini tidak boleh hanya sekali, tetapi mana berterusan mesti memastikan. Sebab contoh kita tak mahu melihat apa yang berlaku di Bukit Madut. Saya ingat Datuk faham tak? Ada laporan kadang-kadang begini yang sebenarnya mengganggu fikiran rakyat. Datuk. Jadi sebab saya katakan tadi, rakyat rindukan era waktu negara dipimpin oleh almarhum Tun Dr. Ismail. Dia UMNO, Datuk. Begitu juga waktu zaman King Gas. Dia kalau dengar waktu itu kita didatangi oleh pendatang-pendatang dari Vietnam di Pulau Bidung. Dan sekarang ni nampak gayanya mereka datang kalau nak bekerja tapi berniaga. Saya tahu tentulah Datuk ada data-datanya. Jadi apakah Datuk mahu berjanji pada warga di dalam live saya ini bahawa Kementerian Datuk akan melakukan pembenterasan yang bukan sekadar dari masa ke semasa tapi berterusan. Sila, Dok. Ya, saya sebutkan tadi bahawa tindakan kita memang secara berterusan. Kita tak buat hanya berasaskan aduan atau secara ad hoc. Memang kita laksanakan secara teliti berasaskan pada undang-undang yang ada. Kita boleh bertindak melanggar undang-undang yang ada. Malah tindakan kita tidak hanya setakat pembenterasan saja. Kita juga mengadakan berbincang dengan negara-negara sumber misalnya. Indonesia, dengan Bangladesh,
dan negara lain yang berhormat Menteri Dalam Negeri berkunjung ke banyak negara berbincang Ya, ya. untuk mengatasi dan menyelesaikan semua perkara ini. Sebab itu banyak juga polisi-polisi lama yang baik kita teruskan, Ya. tetapi yang baru banyak kita lakukan. Keutamaan kita ialah negara rakyat. Kita tak mau terlalu ramai kebanjiran pendatang tanpa izin Ya. di negara kita. Sebenarnya kita mempunyai KPI Ya. kita sendiri untuk memastikan supaya di samping kita memenuhi keperluan industri dalam negara ini dalam pelbagai bidang kerana keperluan tenaga kerja, Ya. dalam keadaan yang samanya kita juga mesti pastikan supaya soal-soal keselamatan, soal-soal kepentingan rakyat ini diberikan keutamaan. Sebab itu, saya nak sebut bahawa kita secara konsisten mengambil tindakan ketika ini berasaskan pada undang-undang yang ada. Tindakan tidak hanya sekadar kita lakukan enforcement sebagian buat, tapi memang secara betul-betul. Memang sejak awal lagi kita lakukan, termasuk di Sabah, di Sarawak dan sebagainya. Pulau Pinang juga. Ya, Ya. di banyak tempat. Ya. Sila Dr. Izan. Baik, itu dalam sudut parti, Datuk Seri. Tapi, Bukan parti politik, parti. parti pendatang asing tanpa izin. Tapi dalam masa yang sama, hari ini kita melihat satu komplikasi apabila kita nak memerangi jenayah cyber. Bila memerangi jenayah cyber, di situ ada banyak kelemahan dari segi perundangan, kerana punca kuasanya ada pada polis di Raja Malaysia, di bawah akta tertentu dan juga di bawah Kementerian Komunikasi dan sekarang ada Kementerian Digital. Jadi ketidakseragaman dan saya ingat tidak ada uniformity untuk satu akta untuk memerangi jenayah cyber ini menyebabkan banyak aduan-aduan yang dibuat tidak dapat diambil tindakan dan tidak dapat dibawa ke mahkamah kerana tidak cukup bukti. Jadi saya tengok ada banyak cadangan daripada aktivis-aktivis supaya ada satu akta dibuat untuk menyeragamkan jenayah cyber ni. Pendapat Datuk Seri? Ini satu lagi cabaran besar kepada kita. Kerana kita harus ketahui bahawa dengan perkembangan teknologi yang begitu pantas, maka mereka-mereka yang terlibat dalam jenayah ini juga meningkatkan keupayaan mereka untuk terlibat dalam jenayah ini. Memerangi cyber. Sebab itu di Kementerian Dalam Negeri kita juga sentiasa meningkatkan keupayaan kita dari segi meningkatkan kecekapan kepegawaian kita dengan latihan-latihan di dalam dan luar negara. Dalam keadaan sama juga kita meningkatkan keupayaan kita dari segi teknologi dan sebagainya. Dan oleh kerana jenayah ini rentas simpadan, kita juga mengadakan hubungan dengan negara-negara luar, misalnya di peringkat ASEAN, peringkat lebih tinggi. Dan antara isu-isu ini juga menjadi satu daripada agenda yang dibincangkan. Sebab itu tidak terhad setakat itu saja. Memang perkara-perkara yang memerlukan pindaan dari segi undang-undang sebagainya memang sentiasa diteliti dari masa ke masa. Kerana saya nak sebut bahawa jenayah cyber ini dia tidak hanya Kementerian Negeri saja terlibat, kita juga rentas kepada kementerian lain. Kita ada jawatankuasa bersama, ada juga yang melibatkan Kementerian Digital dulu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, ada juga kerajaan tempatan dan sebagainya. Dan sebab itu, ini satu lagi bidang yang jadi keutamaan kepada Kementerian Negeri. Saya seringkali berjawab isu ini dalam Dewan Rakyat, tetapi yang saya nak sebut bahawa jenayah ini memang sangat cepat berubah. Maksudnya ialah mereka yang terlibat jenayah ini, iaitu pihak penjenayah misalnya, sentiasa meningkatkan keupayaan mereka. Dan sebab itu kita sendiri pun meningkatkan keupayaan kita untuk kita mampu menangani isunya. Saya tak boleh sebut secara terperinci, tetapi saya beri keyakinan bahawa masyarakat di sana beri keyakinan kepada Kementerian Negeri untuk menghadapi semua isu ini. Maka
saya percaya jika rakyat menyokong, memberi maklumat ataupun tidak secara mudah terlibat dalam jenis reform ini, dia dapat membantu mengurangkan semua isu. Kerana memang kalau kita ukur dari segi nilai ringgit, kerugian memang Banyak. sangat tinggi. Jadi sebab itu ini satu daripada bidang yang menjadi keutamaan KDN untuk kita. Okay, Datuk menyentuh dan ini perumahan dan kerajaan tempatan bila melaksanakan operasi, khususnya apabila dilakukan operasi oleh pihak anggota polis, pihak immigration, kadang-kadang ada juga kawasan-kawasan rumah flat-flat yang disewakan kepada parti. Ya. Jadi di sini yang saya nampak ada satu bentuk permasalahan nak diselesaikan, sebab kalau aktiviti, tapi tak silap saya ada kenyataan bahawa siapa-siapa yang menyewakan premis. Ini kementerian mana yang boleh mengambil tindakan? Ada juga perkara-perkara yang memerlukan dan di bawah bidang kuasa Kementerian Perumahan dan Tempatan. Misalnya premis-premis disewa. Ya. Itu di bawah KPKT misalnya. Ya. Misalnya kalau melibatkan nyewaan dan sebagainya. Jadi sebab itu dalam banyak perkara kita kolaborasi. Kita laksanakan secara bersama. Tapi Ada Datuk, bidang kuasa yang Ya. memang terletak bawah KDN, maka KDN yang laksanakannya. Ada yang di bawah KPKT atau kementerian lain. sebab apa yang berlaku di Kelantan baru ni kan, banyak parti-parti berselindung dan pihak penguatkuasa, pihak polis mengatakan bahawa merupakan kesalahan. Jadi tindakan itu, the law enforcement tu nak ambil di bawah Kementerian Dalam Negeri ke, atau Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan ke, atau Kementerian Kerajaan Negeri ke? Kita memang ada kolaborasi. Ya. Saya ingat perkara ini bukan sangat menjadi isu je. Ya. Memang sejak berapa lama memang kita ada kolaborasi ni. Banyak enforcement yang kita buat secara bersama. Okey. Supaya memudahkan tindakan-tindakan diambil. So itu tidak sangat menjadi isu. Cuma yang saya nak sebut bahawa kita sentiasa meningkatkan keupayaan. Tak kiralah sama ada memerlukan pindaan rang undang-undang, meningkatkan kecekapan dari segi kemahiran sebagainya, sentiasa kita buat. Yang penting ialah bagaimana kita nak tangani isu yang semakin mencabar ini, kerana mereka yang terlibat, maksud saya ialah penjenayah yang terlibat ini juga, sebagaimana saya sebut tadi, dia tingkatkan keupayaan mereka. Datuk, Kita juga kena tingkatkan. Datuk, saya nak tanya sebab Datuk Aizal shoot the question. Saya nak tanya Datuk, sebab apabila ketegasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menangani persoalan di Palestin, tentulah ancaman itu ada daripada pihak-pihak yang bersimpati dengan Zionis. Dan saya nak tanya kesiapsiagaan Kementerian Dalam Negeri dalam menangani kemasukan ke dan sebagainya. Sebab saya melihat ini rentas, bukan rentas sempadan, ini rentas dunia, Datuk. Dan kabarnya saya mendapat laporan ada wakil daripada CIA perlu datang ke sini daripada Amerika. Nah, ini yang dikapalkan. Nak tahu juga daripada menteri. Ya, kita tak tahu apakah Yang ini saya tak boleh menjawab. Ya. Saya tak boleh menjawab tu. Saya nak tanya kesiapsiagaan. Apa pun saya nak sebut bahawa soal keselamatan rakyat dan negara memang menjadi Keutamaan. Apa juga isu-isu yang berlaku, memang KDN kalau di bawah bidang kuasa kita siap sedia. Kerana keutamaan kita negara dan rakyat. Apa juga isu Okey. yang berlaku. Dr. Aizal, Itu secara umumnya. Dia ada banyak soalan berkaitan dengan soalan Datuk Kamal ni yang susah nak jawab, tapi saya nak try satu lagi angle. Kalau Jelok sikit. Mesti semua soalan ditanya tu. Betul. Tapi biasalah kita wartawan kita akan bertanya. Betul. Baik, dalam pretext yang sama, Datuk Seri. Terdapat juga banyak kebimbangan tentang kemungkinan kemasukan agensi risikan asing. Yang paling ditakutkan ialah ejen seperti Mossad menyelinap masuk ke dalam negara. Dan mungkin ini menjadi satu ancaman. Mungkin netizen nak tahu sejauh mana kerajaan yang ada sekarang ini alert, kerana kita begitu lantang, PMX begitu lantang dalam isu kemanusiaan ini. Silakan. Saya umumnya saya boleh jawab bahawa kita memahami semua ini dan apa juga perkara berkaitannya memang sentiasa dalam perhatian dan tindakan kita. Baik, Kerana terima kasih. kita mahu menjamin keselamatan rakyat negara. Alright.
Ini soal di samping kesiapsiagaan kita tentang kebajikan anggota. Ini penting ni. Ya. Sebab anggota-anggota polis bertanya sebab Datuk Syuhaili telah pun melontarkan, saya ingat bulan lepas, bagaimana kehidupan anggota polis yang bertugas di kota raya, macam di Ipoh, di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang. Seandainya mereka hanya mendapat sekitar 2,500 sebulan, mereka berada di bawah paras kemiskinan. Bagaimana anggota polis dapat berkhidmat dengan baik kalau bila balik ke rumah, take home pay-nya, keluarganya berada di bawah paras kemiskinan. Jadi mungkin juga ini juga boleh membuka kepada insiden-insiden berlakunya pecah amanah dan sebagainya. Jadi nak tanya Datuk, macam mana dari segi pendapatan anggota, adakah dipikirkan Datuk? Okey, ini satu daripada kelebihan yang ada pada kerajaan hari ini. Di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri sendiri. Di samping kita terus meningkat dan melaksanakan program-program berskala besar, soal-soal yang berkaitan dengan kebajikan memang diberi keutamaan. Bukan setakat anggota polis, malah semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Saya masih ingat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri sebelum ini meluluskan lebih daripada 200 juta. Saya ingat waktu perjumpaan dengan PGA di Kulim tempoh hari. Peruntukan itu untuk apa? Untuk menyelesaikan isu-isu yang dibagikan tadi. Soal perumahan, soal-soal berkaitan dengan kehidupan di tempat kerja, misalnya pos-pos PGA kita di sempadan. Maknanya dalam keadaan kita mahu supaya kualiti kerja, perkhidmatan kita ditambah baik, soal-soal kebajikan ni. Rumah kediaman, soal allowance, soal gaji, motor polis dan sebagainya, kenderaan sebagainya. Memang ini antara perkara yang diberikan keutamaan. Kerana kita percaya dan kita yakin perkara ini sangat penting. Sebab itu bukan hanya di PDRM. Baru dalam sesi sebelum ini Dewan Rakyat Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri mengumumkan soal reformasi penjara misalnya. Bagaimana kita nak jadikan penjara kita sebagai satu tempat yang terbaik berbanding dengan negara lain. Soal reformasi, nak mengurang kesesakan, memberi hak kepada mereka yang ditahan dan sebagainya. Itu bukti bahawa di samping kita terus meningkat upaya dari segi teknologi, prasarana berskala besar, tapi soal-soal yang human resource dilihat kecil pada kita tapi penting. Mereka lebih keutamaan. Rumah kediaman yang bocor, motosikal, trafik dan sebagainya, semua lebih keutamaan. Walaupun kita faham bahawa memang bukan semua boleh kita selesaikan, tapi kita telah mulakan langkah itu. Termasuk kita kaji soal allowance dan sebagainya. Maknanya saya nak sebut sini bahawa memang Kementerian Negeri di bawah Yang Berhormat Tun Sri Saifuddin memang antara utama ialah soal-soal kebajikan. Tidak hanya kepada polis tapi kepada semua agensi, rela, APMM, semua. Kerana kita yakin bahawa untuk kita pastikan khidmatan kita pada rakyat berkualiti dan hebat, soal-soal kebajikan anggota mesti diberikan keutamaan. Itu antara perkara penting dan menjadi agenda besar kepada kita. Sebelum Dr. Aizan nak tanya ni, ada pelayar kita bertanya pula tu, dia kata, bagaimana tentang Azrul Abu Hassan, dia bertanya, macam mana tentang walaun-walaun ni? Apakah mereka ditangkap, tidak ada cas dan sebagainya, yang menggunakan media sosial sebagai serangan fitnah terhadap pimpinan dan sebagainya. Ni nak tahu juga ni sebab Datuk di bawah Kementerian Datuk, sebab Menteri Komunikasi, InsyaAllah dalam 2 hari lagi dia datang. Nanti saya nak tanya juga sebab Menteri Komunikasi ada membuat kenyataan. Dia kata jangan sampai pula petrol car datang depan rumah seolah ada ugutan. Bercakap sikit kata ugutan, tetapi mereka melanggar dari segi undang-undang di bawah berkononnya kebebasan bersuara. Macam mana tu tentang ni? Negara kita adalah negara yang demokratik. Yang benar memberi kebebasan bersuara kepada rakyat. Rakyat berhak untuk bercakap dan melakukan apa saja, tapi ia mestilah berlandaskan kepada undang-undang dan peraturan yang ada. Bercakaplah apa juga, asalkan jangan melanggar undang-undang. Jika langgar undang-undang, maka tindakan perlu diambil. Berasaskan pada undang-undang yang ada. Di pihak Kementerian Negeri, tentulah tindakan diambil berasaskan undang-undang. Jadi apakah Kementerian Datuk memantau? Kita memang
mainkan peranan itu karena saya sebut awal tadi kepentingan kita adalah rakyat negara. Ya. Apa makna kita beri kebebasan kepada rakyat yang akhirnya meletakkan negara dalam keadaan yang huru-hara. Wah, betul. Sebab itu kalau apa juga tindakan kena ambil itu bukan makna kerajaan mengambil tindakan Dendam politik. dendam politik. Ya. Itu tidak. Ya, ya. Ia berasaskan kepada peraturan undang-undang yang ada. Ya. Itu yang penting prinsipnya. Jadi soal bercakap-cakaplah. Ya. Soal apa pun. Saya sebut dalam Dewan Rakyat bila orang tanya tak boleh ke bercakap 3R? Boleh. Hmm. Kenapa tak boleh untuk bercakap soal raja, soal agama? Boleh. Tapi jangan langgar peraturan undang-undang. Ada boundary dia. Ada border. Ya, ya. Itu saja. Hmm. Ini prinsipnya. Hmm. Jadi kalau semua memahaminya, saya ingat negara akan berada dalam keadaan yang baik. Karena kebebasan tidak bermakna kita boleh bercakap apa saja hingga melanggar undang-undang. Tok, banyak lagi soalan ni, Dok. Banyak ni, Dok. Ni pelayar-pelayar sini banyak soalan. Dalam Facebook yang banyak. Kena tanya juga sebab ini seronok sebab mereka nak tanya bagaimana dengan UNHCR pelayaran-pelayaran datang ini, apakah tidak ada tindakan yang gelandangan. Mereka memenuhi sekitar macam di Selayang, di bandar-bandar besar, di Pulau Pinang, pelayar saya di Pulau Pinang minta supaya diadakan serangan habis-habisan kerana katanya penuh dah sekali pendatang. Jadi apakah gelandangan ini masih dibiarkan atau macam mana, Dok? Tok, tidak semua perkara ditangani oleh Kementerian Negeri. Ya. Majlis Keselamatan juga main peranan besar dalam soal ini. Saya lihat mana-mana yang di bawah bidang kuasa Kementerian Negeri memang kita mengambil tindakan pun berasaskan kepada undang-undang yang ada. Kita tak boleh juga mengambil tindakan di luar batas undang-undang. Ini prinsip yang harus kita pegang. Apapun setiap kegelisahan rakyat, setiap perkara yang disebut oleh rakyat, seboleh mungkin kita akan respon dengan mengambil apa juga tindakan-tindakan yang baik dan sepatutnya. Baik, satu perkara yang saya nak minta Datuk komen lah. Semasa Barisan Nasional mentadbir kerajaan ini soal dulu, politik baru. tapi dia berkaitan dengan perundangan tu. Semasa Barisan Nasional mentadbir dulu, pelbagai akta pencegahan, POKA, POTA, SOSMA, akta hasutan, ISA. itu memang dibiarkan existence-nya, kewujudannya bagi memastikan keharmonian. Tetapi ada pihak-pihak yang nak meraihkan soal hak asasi manusia, civil society punya kehendak dan sebagainya. Mereka menuntut ianya dimansuhkan. Tetapi sekarang, waktu yang ketika ini, saya rasa banyak pihak sudah sedar bahawa perlunya akta hasutan, perlunya SOSMA, dan dalam kita tengok trend-trend semasa ni, kononnya ada banyak usaha-usaha tebuk atap lah, nak tebuk lantai lah, tebuk dinding lah dan sebagainya. Apakah pihak kerajaan perlu mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas, khususnya kepada mereka yang boleh menjejaskan apa yang dipanggil is a threat to democracy, ancaman kepada demokrasi. Komen Datuk Seri. Dalam tempoh sehari dua ni banyak dibincang soal tebuk atap. Tebuk atap memanglah. Saya nak tanya pun kesian kat Datuk juga sebab bagi saya macam kita nak tebuk. Apalagi sebab atap yang ada ni sudah kukuh dan baik. Jadi saya fikir perkara yang harus kita raihkan ialah menyuburkan amalan demokrasi dalam negara ini. Itu kita mestilah menghormati apa yang diputuskan oleh rakyat. Cuma saya fikir sampai waktu dan ketikanya untuk kerajaan perkukuhkan semula akta lompat parti ini. Itu pandangan saya secara peribadi. Waktu tahun 2022, saya ingat Julai 2022, apabila rang undang-undang ini dibawa di Parlimen. Dan ketika itu satu jawatan kuasa dibentuk di peringkat Parlimen. Dan ketika itu kerajaan tidak ada majoriti 2/3. Maka memerlukan sokongan daripada pihak pembangkang bagi memuluskan undang-undang ini. Antara perkara yang dibincangkan soal antara ialah jika mana-mana ahli parlimen dia melanggar keputusan parti. Apakah itu dianggap sebagai lompat parti? Apakah itu dianggap sebagai lompat parti? Di pihak kerajaan sebenarnya mahu itu dianggap sebagai lompat parti. Tapi akhirnya dua perkara itu digugurkan. Dan apabila itu berlaku, maka berlakulah keadaan
Apa yang kita nampak hari ini. Jadi kelemahan-kelemahan ini pada saya secara pribadi, saya fikir perlu untuk dikaji semula. Jika ada kerajaan, ada 2 majoriti parti, bawa semula ke Parlimen dan kita hentikan semua ini. Kerana tidak kecil kesannya, Datuk, Ya. kepada rakyat negara. Bila ada unsur-unsur seperti ini, dia akan mengundang ketidakyakinan Para pelabur. berbagai pihak kepada negara. Mhm. Menjejaskan segi pelaburan, Betul. menjejaskan keyakinan orang pada kerajaan. Akhirnya apa? Kesannya kepada rakyat. Sebab itu, sampai bila perkara ini nak kita teruskan? Sedangkan dalam keadaan yang sangat mencabar ini, dengan cabaran segi ekonominya, perlunya kerajaan memulihkan semula ekonomi, letakkan balik negara kita kepada tahap dan kedudukannya betul, isu-isu seumpama ini harus kita hentikan. Ya. Sebab itu secara peribadi saya fikir kalau kerajaan ada ruang, bawa semula ke Dewan Rakyat dan kita pukulkan balik. Ya. Kerana kita perlu hentikan ni. Nak tukar kerajaan, tunggu 5 tahun. Pilihan raya. Pilihan raya. Betul. Kita kena respect kepada keputusan rakyat. Ya. Jangan anggap bahawa apabila kerajaan dibentuk atas cadangan Puan Duli yang di-Pertuan Agong, itu tidak demokratik. Ya. Itu proses yang dibuat mengikut undang-undang. Dalam perlembagaan. Hormatlah Perlembagaan. keputusan yang dibuat ini. Ya, ya. Jadi tidak ada kesudahannya kalau perkara ini tidak dihentikan. Saya fikir jalan terbaik itu antaranya. Ya, Datuk ada 2 perkara, Datuk. Datuk sebagai orang politik, satu. Yang kedua sebagai Timbalan Menteri yang menjaga keselamatan dalam negeri. So, sesuatu yang kalau dilihat sebagai ancaman pada ketenteraman. Dan ancaman saya melihat bahawa apa yang berlaku dalam 2-3 hari ini itu, isu tebuk atap yang Datuk tanya pada saya tadi itu, memang paling tidak menggerunkan di kalangan para pelabur. Sedangkan kita menyambut kehadiran tahun 2024 ini dengan janji pelabur nak masuk dengan wang begitu banyak, begitu besar. Tapi kalau gambaran, sekarang media sosial sekarang ni, dunia tanpa sepadan, mereka melihat bagaimana kononnya berlaku langkah itu, langkah ini. Macam 1000 satu langkah. Sebab bagi saya langkah berliku-liku lah, Datuk. Tapi Datuk sebagai orang politik, sebagai orang politik, cuma saya nak tanya satu soalan, Datuk. Kenapakah UMNO ini, ataupun Datuk Sri Zahid Hamidi, yang kena balun boleh setiap masa? Boleh Datuk beri jawapan tak? Sedangkan kerjasama tu dalam parti Pakatan Harapan ni, dalam perpaduan pun ada parti selain daripada DAP, ada Keadilan, ada Amanah, ada PBRS, ada PR, ada 18 parti, Datuk. Tapi hanya kerana wujudnya satu parti yang kita cakap tadi, dah selama 60 tahun kita didoktrinkan begitu. Tapi apakah presiden saja seorang kena? Boleh Datuk bagi jawapan tu? Saya pun kadang nak tanya juga, Datuk. Iyalah, pada saya tidak adil jika kritikan itu ditujukan kepada presiden parti. Ya. Dan keputusan ini dibuat oleh majlis tinggi parti. Keputusan parti. Datuk ada masa keputusan tu ada, ya? Tentulah ada. Ya. Sebab waktu keputusan dibuat tidak ada pun di kalangan majoriti ahli majlis tinggi yang menolak. Semua menerima. Jadi kalau semua menerima keputusan ini, maka kita harus melaksanakannya. Prinsip kita, kalaupun kita setuju, tetapi bila parti telah buat keputusan, kita harus dengan keputusan tersebut. Ya, ya. Ini yang sebuah. Tetapi saya melihatnya isu ini dimainkan oleh pihak sebelah sana untuk mengganggu gugat dan terus pastikan supaya UMNO menjadi parti yang tidak diyakini oleh rakyat. Ini harus kita tangani Itu matlamat mereka. secara bersama. Sebab itu saya yakin mereka tahu bahawa jika UMNO tidak menjadi parti yang kuat lagi, maka memudahkan pihak lain untuk mengambil alih kerajaan dan sebagainya. Sebab itu kepada ahli parti, kita mestilah bersatu hati dan berganding bahu untuk berhadapan dengan situasi yang sangat mencabar. Jangan kita menari mengikut rentak yang disusun atur oleh pihak lawan kepada kita. Ya, jadi artinya keputusan Datuk bukan keputusan Zahid Hamidi, keputusan Majlis Tinggi, ya? Ya. Bersama dalam kerajaan ini adalah keputusan parti. Tak fair dia seorang kena balun. Ya. Dan saya bertanya pada Datuk lah sebab Ya, saya akui itu. Ini keputusan kolektif. Ya. Keputusan parti. Jadi saya harap ia dipahami, malah
dibawa pun dalam perhimpunan disebut soal ini. Jadi tidak timbul kebersamaan kita dalam kerajaan ini hanya berasaskan apa yang diputuskan oleh Presiden secara bersoalan. Ini kolektif. Bila secara kolektif, secara bersama, mesti menghadapi cabaran yang besar ini. Karena saya lihat bahawa UMNO kena bijak meletakkan dirinya dalam keadaan politik yang sudah berubah dan berbeza. Ideologi, prinsip perjuangan mesti kekal, pendekatan dan kaedah mesti berubah. Jangan lari dari prinsip, tapi kaedah dan cara mesti berubah sesuai dengan perubahan yang berlaku. Supaya kita tidak tertinggal dengan perubahan yang berlaku ketika ini. Tok Izan. 2-3 hari lepas, ada seorang melontarkan satu soalan politik yang maut untuk kita nak jawab. Tapi pada saya kita perlu jawab kerana ini adalah perkara yang bermain di fikiran akal umbi. Apa yang mereka nak tanya, Tok? Mereka bertanya, UMNO ni dulu ramai juga pemimpin-pemimpin dalam MKT yang ada sekarang ni menunjukkan sikap yang jauh berbeza kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri PMX. Kalau dulu kita agak kritikal, sinikal kepada Anwar Ibrahim, tetapi sekarang kata orang yang sama sekarang ni seolah-olah sudah berubah dan memuji-muji, menyokong dan sebagainya. Jadi ada orang yang menggunakan naratif ini untuk menghasut akal-akal umbi yang mengatakan bahawa UMNO sudah hilang arah, UMNO sudah hilang prinsip, UMNO tidak lagi kekal pada perjuangannya. Komen Tok sebagai ahli MKT. Nawa itu mereka sebenarnya untuk memecah belahkan UMNO itu sendiri. Sebab itu saya kata tadi bahawa kita kena bijaksana menghadapi sesuatu ini. Dan pada saya sebenarnya kita walaupun Yang Berhormat Perdana Menteri di parti yang lain, tapi sebenarnya kita pernah bersama. Ya, pernah bersama. Timbalan Presiden. Ya, pernah bersama. Ya. Dalam satu parti pun. Ya. Platform yang berbeza tapi sekarang bersama. Sebab itu sekali lagi saya ulang, sebenarnya kita harus bijaksana menghadapi keadaan ini. Apa yang dilontarkan oleh mereka sebenarnya adalah sebagai usaha untuk memecah belahkan parti ini. Saya yakin jika kepimpinan kita dan ahli parti kita kuat, berpadu, tidak berpecah, ia akan memberi gambaran imej yang baik kepada rakyat. Dan bila rakyat melihat kita tidak berpecah dalam apa keadaan sekalipun, maka kita akan kembali kuat. Keadaan politik Datuk sudah begitu berubah, sangat berbeza. Tidak sama lagi. Kita kena bijaksana menghadapi perubahan ini. Saya tertarik sebab kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 1 hari 2 hari ini. Bahawa dia kata tahun 2023, tahun pertama beliau menjadi Perdana Menteri, menstabilkan suasana ekonomi, beliau mahu menangani kemiskinan tega, matlamatnya untuk rakyat. Tapi dia kata bila kehadiran tahun 2024, maka dia akan memastikan kerajaan ini benar-benar melaksanakan kerajaan yang bersih, yang tegas. Bila sebut tegas, Datuk, tentulah ia akan menyangkut Kementerian Datuk. Sebab banyak cerita-ceritanya begitu ke situ berkisarnya. Sebab akan melibatkan pihak polis, akan melibatkan pihak immigration, akan melibatkan pihak SPRM khususnya. Dan macam-macam ceritalah sekarang ni. Jadi boleh Datuk beri penjelasan sedikit? Tidak mudah kepada seorang Perdana Menteri memimpin negara dalam keadaan yang sangat mencabar. Ekonominya, politiknya. Tidak adil untuk ukur dalam tempoh setahun ini tentang kejayaan seorang Perdana Menteri. Masa perlu diberi. Saya pernah berada dalam kerajaan dan sudah tentu saya juga sedikit boleh membuat perbandingan. Dan tentunya Yang Amat Berhormat Menteri tadi pun beliau sebut waktu melancarkan padu. Bagaimana beliau mewarisi keadaan negara yang memang sangat mencabar. Sangat mencabar bila ekonominya bukan hanya ekonomi dalam negara tapi dunia. Jadi sudah tentulah dengan cabaran-cabaran yang ada ini, beliau mesti melakukan sesuatu yang di luar daripada kebiasaan. Tidak boleh lagi melakukan sesuatu yang sama sebagaimana dulu kerana cabarannya sudah berbeza. Sebab itu isu-isu misalnya soal subsidi misalnya.
soal-soal tadi misalnya melancarkan sistem padu data, soal kemiskinan misalnya, ia dibuat yang berbeza daripada apa yang dilakukan sebelum ini. Dan ini semuanya memerlukan sokongan daripada pelbagai pihak. Kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak berjaya melakukannya, ia juga menggambarkan tidak berjayanya kita berada dalam kerajaan hari ini. Betul. Untuk membolehkan dia berjaya, kita harus menyokongnya. Kalau ada perkara-perkara yang kita fikir dia tidak sesuai, perlu dibetulkan, tentulah wakil-wakil kita dalam Jemaah Menteri boleh menyampaikannya secara beradab, mengikut cara-cara yang betul dan tepat. Ini prinsip kita dalam sebuah kerajaan. Soal-soal yang berkaitan dengan keselamatan dan sebagainya, itu memang menjadi keutamaan. Tapi saya lihat hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ini dengan dia meletakkan rakyat sebagai keutamaan. Sebab itu, misalnya bila dibuat rasionalisasi subsidi misalnya, saya juga jaga Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Saya tahu berapa banyak subsidi yang kerajaan labuhkan untuk bil elektrik misalnya. Tapi keberanian beliau mengubah kaedah subsidi itu sebenarnya memberi keuntungan kepada rakyat yang patut dibantu. Ini yang perlu dibuat. Dan ini sedang dilaksanakan. Sebab itu saya percaya jika masa diberi kepada beliau, saya yakin banyak perkara baik. Dan rakyat yang perlu dibantu akan dibantu, yang perlu ditolong akan ditolong. Ini yang perlu diperhatikan. Soal-soal yang berkaitan soal-soal Datuk sebut tadi, saya percaya itu memang dari masa ke masa kita laksanakan. Tuan Izzat. Baik, dalam dialog bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan editor kanan, saya hadir dalam sesi itu pada 23 Disember sebelum Christmas. Ada satu pengamal media bangun dan bertanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apakah nasib UMNO menjelang PRU ke-16? Satu soalan. Soalan yang kedua, beliau juga bertanyakan apakah UMNO ini, apakah sikap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada UMNO, kerana UMNO dilihat sudah pun menjadi liability kepada Pakatan Harapan, kerana menurut beliau performance dalam PRN yang tak bagus, itu menyebabkan UMNO menjadi liability. Kemudian PMX secara berseluruh dia pun menjawab, awak hampa marah sangat dengan UMNO ni. Semua gelak lah kan. Jadi isu kita di sini Datuk, apakah Majlis Kerja Tertinggi dan pimpinan UMNO sudah pun mengambil langkah-langkah untuk mengenal pasti kenapa UMNO tidak menjadi favourite kepada mereka berbanding suatu ketika dahulu dalam pilihan raya? Pertamanya kita harus ambil positif apa yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya pun membaca dan saya mendengar apa yang dijawab pertanyaan daripada editor kanan daripada New York Times. Secara positif. Iaitu kita mesti melakukan sesuatu untuk kembalikan sokongan rakyat kepada kita. Dan membetulkan semula tanggapan atau memberi pandangan yang sejelasnya kepada ahli kita. Supaya mereka benar-benar faham akan keputusan yang kita buat. Benar. Kita jangan menafikan. Kerana data menunjukkan segala-galanya. Bila pilihan raya 6 negeri dan beberapa siri-siri pilihan lain, kita memang akui bahawa berlaku ada penolakan, penurunan sokongan rakyat dan juga orang Melayu kepada ini realiti yang jangan sesekali kita tolaknya. Soalnya bagaimana kita nak kembalikan semula sokongan rakyat kepada kita, ini yang menjadi soalannya. Yang bagus ialah Perdana Menteri sendiri menyebut bahawa dia yakin tentang keupayaan UMNO untuk buat. Sebab itu, keyakinan Yang Amat Perdana Menteri mesti kita balas dengan kerja secara bersungguh-sungguh. Bagaimana? Sebab itu pada saya masih lagi mengharap supaya UMNO mesti membuat kajian secara menyeluruh. Kita kaji secara menyeluruh. Kerana hari ini, kalau dari sisi sosial media, Datuk, keterlibatan rakyat dalam soal-soal politik ini, pengujahan mereka bercakap, dia melibat daripada serendah-rendah rakyat sehinggalah ke setinggi-tingginya. Mereka bercakap soal politik di alam maya misalnya. Jadi, dalam keadaan rakyat yang pelbagai ini, yang terdiri daripada kelompok-kelompok golongan,
orang mudanya, dewasanya, orang muda pelbagai pendidikannya berbeza. Maka kajian mesti buat supaya UMNO mesti punya data menyeluruh. Kumpulan ni apa yang dia bercakap tentang parti, apa isu yang mereka ingin tahu, kumpulan ini bagaimana. Berasaskan data-data itu, maka kita susun strategi. Bagaimana mau menjawabnya. Kita tidak boleh lagi bercakap apa yang ingin kita sampai kepada rakyat. Yang perlu kita buat adalah kita menjawab apa yang rakyat ingin tahu tentang kita. Artinya menyantuni rakyat. Ya. Ya. Saya lihat ini, misalnya Donald Trump, tadi Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama misalnya, di Indonesia sekarang ini, Ya. kita tengok pemilu, bagaimana parti, bagaimana Calon-calon presiden. calon presiden, Ya. apa yang mereka cakap, apa yang mereka jawab, semuanya menjawab persoalan yang dibangkit oleh rakyat. Dia tidak menjawab apa yang ingin dia cakap. Dia tak syok sendiri lah. Dia tak cakap sendiri. Kadang-kadang kita rasa, oh program kita ini bagus. Sebenarnya bagus pada kita, tapi tidak bagus pada rakyat. Betul, betul. Sebab itu, sampai waktunya kita kena mengkaji seluruh supaya setiap apa yang kita sebut, setiap apa langkah kita, setiap apa yang kita pakai, memang itu disukai oleh rakyat. Saya tengok bagaimana Jokowi datang ke Kuala Lumpur bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pergi ke Coket. Selfie. Saya tahu dan saya bertanya dengan rakan saya di Indonesia, kenapa dia buat begitu? Dia kata bahawa yang dia buat itu bukan untuk menunjuk kepada rakyat di Kuala Lumpur. Ya. Tapi lihat, berpuluh juta dalam sosial media di Indonesia bercakap, oh, prihatinnya pada Presiden Indonesia. Yang bukan hanya prihatin kepada rakyat Indonesia, tapi juga di luar negara. Ya. Maknanya, setiap langkah yang dia buat itu, sebenarnya dia sudah tahu bahawa itulah yang dikenakan rakyat. Sebab itu apa yang kita kena buat ialah, kalau kita turun ke bawah, kumpulan mana yang harus kita temui? Apa yang harus kita bercakap dengan mereka? Apa yang harus kita sampai kepada mereka? Ini semua memerlukan strategi, memerlukan data. Saya ingat Datuk pun tahu waktu kita dalam penerangan UMNO kita bercakap soal big data misalnya. Betul. Kena ada data. Ya. Saya percaya mana parti politik yang ada data yang lengkap, ada fakta yang lengkap, itulah yang akan menjadi sesuatu yang disukai oleh rakyat. Ini cara besar. Sebab itu apa yang disebut oleh Yang Amat Menteri hasil pada soalan pada waktu itu perlu kita hadapi secara positif dan kita lakukan secara bersungguh-sungguh, kerana disebut juga Yang Amat Menteri yakin dengan apa yang kita buat. Cuma barangkali kaedah dan strategi kita mesti kita buat sesuai dengan perubahan yang berlaku pada hari ini. Kita kena buat begitu tu, kalau tidak kita tidak mampu untuk berhadapan dengan keadaan serupa. Realitinya kita jangan tolak kerana data ada. Ya. Kalau kita kata tidak, sebenarnya data menunjukkan segala-galanya. Betul. Rakyat sudah bijak, Data tidak pernah rakyat berbohong. sudah pandai, Ya. mereka boleh membaca. Kita tak sebut, mereka tahu. Sebab Ya. itu kita tak boleh menjadi pemimpin atau parti yang menafikan realiti sebenar Oh, denial syndrome. di hadapan kita. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang saya nak simpulkan sikit, kita dah sampai ke penghujung. Inilah yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebut, kerajaan ini, kerajaan madani ini, kerajaan perpaduan ini adalah kerajaan yang bekerja. Ialah sebuah kerajaan yang berfungsi. Walaupun Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah tidak berada di dalam dewan itu, tetapi dia mengikuti dan dia tahu butir-butir perbincangan dengan detail. Jadi maknanya Timbalan Menteri sendiri mengikuti apa juga yang berkaitan dengan keselamatan negara, tentang parti-parti politik. Beliau mendengar, beliau membaca dan beliau meneliti. Dan beliau mengesahkan apa yang saya sebut tadi. Inilah contoh yang saya nak bagi tahu kompetensi yang ada kepada menteri dan timbalan menteri yang ada dalam pentadbiran hari ini. Sebuah kabinet yang berfungsi, kabinet yang bekerja, dan setahun kerajaan madani ini banyak perkara yang telah kita capai dan kita selesaikan. Betul, masalah ayam tu memang diwarisi daripada pentadbiran hari itu pun kita ada masalah ayam, masalah telur. Tetapi kerajaan yang ada pada hari ini berjaya menyelesaikan, menoktahkan masalah harga ayam yang tinggi, diapungkan, sekarang harga telur pun dah banyak. Jadi banyak perkara telah pun diselesaikan dan banyak lagi perkara yang akan menjadi keutamaan seperti mana yang Datuk Seri Dr. Samsul sebut tadi. Banyak akta-akta, banyak perkara yang perlu kita teliti semula, yang kita kena tengok semula, yang kita kena perketatkan
banyak lagi SOP yang perlu ditambah baik. Saya dapat tahu tak lama lagi body cam semua anggota keselamatan kita akan dilengkapkan dengan body cam, menjaga keselamatan mereka dan juga menjaga integriti mereka. Jadi tak boleh orang simply tuduh polis minta rasuah dan sebagainya. Sekarang dah ada body cam. Jadi kita ucap tahniah kepada kerajaan yang ada pada hari ini, baru setahun dan saya rasa seperti mana yang Muhammad sebut, tahun ini 2024 ialah tahun di mana kita nak melihat prestasi ekonomi. Tajuknya ialah ekonomi. Jadi segala aspek perundangan yang ada pada punca kuasanya ada kepada KDN mestilah menyokong pertumbuhan. Jadi Datuk saya minta lah supaya kerajaan perketatkan lagi isu fitnah nak tebuk atap dan sebagainya. Gunakanlah peruntukan undang-undang yang ada supaya kita kekang kerana tak guna kita bercakap pasal ekonomi, nak mengembangkan ekonomi, menarik pelabur, tapi dalam masa yang sama ada orang suka-suka hati ambil isap okok masuk dalam TikTok kan. Dah cukup number, jangan takut, dah cukup jumlah dah, jangan takut, dah jatuh dah. Kerajaan ni dah jatuh, kata kita tunggu, tak lama lagi dah jatuh. Jadi saya rasa nonsens lah benda-benda yang macam ni, kita biarkan orang ni bersenang lenang dekat luar menabur fitnah. Ya tu. Saya bebel pula. Saya last question lah. Sebab ini banyak orang bertanya juga. Bahawa pimpinan UMNO ni pertama sekali bertegak ada pelayan-pelayan saya. Raja Anwar dia lain tak ada, dia mesti dia bertahan dengan soal tentang Dr. Sri Najib. Bosku. Bosku. Kata kenapa? Bosku. Jadi setakat hari ini macam mana perjuangan? Sebab katanya bahawa rakyat mahu pemimpin UMNO yang berani dan bersuara demi keadilan. Jadi boleh Datuk beri penjelaskan kedudukannya. Apakah Majlis Tinggi tidak bersuara tentang Datuk Seri Najib ni? Saya fikir dan saya boleh menyebut bahawa sayangnya kita dan usaha kita untuk memberi keadilan kepada Datuk Seri Najib tetap menjadi keutamaan. Cuma kita tahu bahawa kita ada proses undang-undang, peraturan. Apa juga yang kita nak lakukan mestilah berasaskan peraturan undang-undang. Kita memahami tentang perlunya untuk kita beri hak dan keadilan kepada beliau. Jadi soal apakah UMNO tidak buat sesuatu, saya yakin dan saya percaya yang Muhammad Presiden melakukan usaha. Cuma tentunya banyak perkara tentulah tidak boleh diperjelaskan secara umum. Apapun saya harap kita ahli UMNO mesti berdoa supaya yang terbaik dapat kita lakukan. Cuma sebagai sebuah parti yang sejak dulu berdiri dan menjunjung undang-undang dan pelaksanaan negara, maka setiap langkah kita mesti berasaskan peraturan undang-undang. Tidak banyak perkara, saya pun tidak boleh menjawab semua benda yang boleh kita maklumkan kepada umum. Tapi secara umumnya saya nak sebut bahawa sebagai sebuah parti yang diwujudkan untuk membina dan membangun negara ini, kita memang berusaha kerana itu. Dan kita menjaga kepentingan rakyat negara. Dan yang penting saya bahawa jika ahli kita terus berpadu, kukuh dan meletakkan parti sebagai keutamaan, kita akan dilihat parti yang kuat. Dan bila kita kuat, rakyat akan bersama dengan kita. Ini formula untuk kita kembali ke keseluruhan. Jika dilihat kita bercanggah antara sesama lain, tiasa bertelingkah, kita tidak akan lihat parti yang baik. Sebab itu formula untuk kita kembali ialah kita mesti melihatkan kepada rakyat imej kita yang terbaik pada masyarakat. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Seri Dr. Samsul Nasarah yang saya mengharapkan dia tak serik lagi lah, Dok. Jangan serik, Dok lah, sebab bila kita berdua datang ni sebenarnya kami nak bertanya banyak lagi, tapi kita faham ada keterbatasan yang perlu dijawab, ada keterbatasan tak perlu dijawab. Bagaimanapun teman-teman, saya mengharapkan penjelasan daripada Yang Muhammad Datuk Seri selaku Timbalan Menteri Keselamatan Dalam Negeri dapat sedikit memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita, dan kita harus terus maju sebagai warga cinta damai. Tapi ingat saya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kita jumpa lagi
Datuk, ucapkan terima kasih Datuk. Sama. Kepada semua pelayar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Sama.